Mana lebih azab? Tak boleh main masjid ke gunung berapi? Mana lebih azab? Tak boleh mengaji ke banjir? Mana lebih azab tuan-tuan? Tak boleh sujud pada masjid, tak boleh kena hidung pada tempat sujud, daripada Tuhan datangkan penyakit. Mana lebih azab tuan-tuan? Rumah masjid, rumah Allah hebat, besar, tapi tak ada siapa boleh main. Itulah azab sebenarnya. Azab bagi orang beriman kepada Allah. Azab bagi orang beriman pada Allah ialah dilarang untuk buat ibadat. Itulah azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita meneruskan bacaan kitab kita. Kita terus melihat pada muka surat yang ke-20, kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Dan telah berkata oleh setengah ulama, pertama, wajiblah atas perempuan mengekalkan malu daripada suaminya dan merendahkan mata pada hadapannya. Baik, kita masih lagi bercakap tentang soal tanggungjawab seorang isteri kepada suaminya, kepada keluarganya, sebelum kita masuk bab tanggungjawab suami pada isterinya. Mula-mula dia cerita bab isteri dahulu. Jadi orang perempuan harap sabarlah dengan kitab ni. Lagi dia bakar pula. Sabarlah. Baik. Pertama kata dia, wajiblah atas si perempuan, si isteri, mengekali malu daripada suaminya dan merendahkan mata pada hadapannya. Selalu kita bercakap tentang soal romantik. Dan bila dah lama-lama kahwin ni, romantik mu hilang. Tak ada nak romantik lah. Tunggu balik semayang, jarang tunggu isteri lah. Laki duduk dalam kereta, pandailah isteri cari kereta. Tu yang pergi buka kereta orang lain, kereta serupa. Dulu masa mula-mula menikah, suami tunggu kat ujung tangga. Lah tak ada pandai-pandai hang. Tu nama dia romantik. Makin tua makin tak ada. Kan cakap apa? Tengok-tengok hilang lelaki. Dulu kalau nak pi mana-mana, seorang tunggu kat tangga, seorang babai. Lah, seorang duduk dapur, seorang naik motor. Sedak-sedak jiran meh abang. Abang Din jatuh longkang. Dia bukan abang dah. Dah tak romantik lah. Orang kita faham romantik tu kongsi gelas. Romantik tu living couple. Tak lah. Ni hak kita duk baca ni. Malu tu romantik. Mengekalkan malu. Mula-mula kahwin malu. Habis lama menikah, malu pun tak ada. Kentut tu seduk kira. Daripada dapur pergi ke ruang tamu, duk prok-prok. Abang dulu masa bertunang tak pernah kentut macam ni. Lah, anak 5, kentut saja. Angin. Nampak? Hilang dah sifat malu tu. Baik suami pun hilang, isteri pun malu hilang. Kalau nak rasa romantik lagi tuan-tuan, kekalkan sifat malu tu. Macam mula-mula menikah itu. Dan kata dia, tundukkan mata di hadapan dia. Jangan duk jegir mata.
Yaghuddu min absarihim. Rendahkan pandangan. Cekak pinggang, pakej dia apa? Jegi mata. Tu pakej itu, 3 dalam 1. Cekak pinggang, jegi mata, kancing gigi. Tu kira nak marah. Nombor 1 kata dia. Nombor 2, dan wajib pula pada mengikut suruh suaminya, dan diam ia tak kala berkata suaminya, dan berdiri tak kala datangnya, dan tak kala keluarnya, dan mendatangkan diri atas suaminya ketika hendak tidur, dan memakai bau-bauan bagi dia. Yang kedua kata ulama, wajib mengikut bagi suruh si suami. Taat. Wajib suruh, wajib taat. Wajib taat pada suruh si suami. Suami kata jangan. Salah dia, ustaz, mak saya sakit, suami tak bagi saya balik tengok. Pasal apa suami tak bagi? Dia kata aku suka saya suami dia. Saya suami dia. Hak saya nak bagi ke tak bagi. Betul hak kamu. Tapi janganlah kamu putuskan silaturahim isteri kamu dengan mak dia. Dia ada mak ni, tak ada mak dia, isteri kamu pun tak ada. Kamu tak suka pada mak mertua satu bab, tapi jangan bawa isteri tak suka sekali. Dia kata kena wajib taat. Betul kena wajib taat. Kalau isteri taat pun isteri tak berdosa, tak tengok mak dia. Tapi kamu yang berdosa sebab putus silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Takkan masuk syurga mana-mana orang yang putus silaturahim. Sebab tu abang-abang, di antara tanggungjawab kita sebagai bapa, pilih menantu yang baik. Jangan sampai menantu tu memutuskan rahim kita dengan anak-anak kita. Pilih. Ni tak kira lah agama apa ke, duk tang mana ke, mengaji ke tak ke, faham Islam ke tak, balonnya. Pasal apa? Pasal anak suka, pasal anak bercinta. Duk training hoki sekali sama-sama, cinta pula dah, bagi pi lah hoki punya pasal. Bukan kata hoki je, bola, squash. Ni tak sebut mana-mana lah, ni cerita di Afrika ni. Sampai tak kira apa ni. Kita hidup ni bukan dunia tuan, sampai akhirat. Nikah ni bukan urusan dunia, akhirat sampai daripada menikah ni. So kata genggam selesai, yang naik qadi itu selesai, baca doa sah saja, dia mula kira bicara kita sampai ke akhirat bab nikah kahwin ni. Jadi jangan kita dok anggap nikah kahwin ni benda kecil. Nikah kahwin ni benda tak ada apa sampai kiamat tu. Dan anak-anak yang kita lahirkan daripada perkahwinan ni pun sampai kiamat urusannya. Sebab itu dalam surah At-Tur Allah Ta'ala sebut ayah, mak, cucu, anak, cicit semua ni, kalau mereka ini adalah orang yang beriman kepada Allah, boleh jumpa balik dalam syurga. Kita boleh jumpa dengan arwah mak kita, pak kita, tok wan kita, cucu cicit kita, duduk sekali dalam syurga. Balik buka surah At-Tur ayat 21, 22, 23, 24, 26 sampai 26. Dan bila ditanya kepada ahli syurga, kenapa yang kamu ini boleh jumpa balik, duduk balik satu mahligai, satu istana dengan keluarga kamu dalam syurga? Maka ketua keluarga dia kata, kami ketika hidup dalam dunia dulu, kami ambil berat tentang anak-anak kami. Kami ambil berat tentang urusan keluarga kami. Salah satunya yang kita duk baca ni, cari jodoh yang baik pada dia. Cari orang yang baik untuk bela anak kita, supaya urusan tadi sampai ke syurga pengakhiran dia. Baik. Dan berdiri tak kala datangnya. Suami balik, buka pintu, diri, sambut. Lah senang. Suruh cucu, tak pun suruh anak paan balik.
Buka pintu Pak Hang balik. Mak buat apa? Mak tengok Upin Ipin balik. Upin Ipin besar pada laki. Pada hak laki itulah besar. Serupalah kita abang oi, kita ni cikgu sekolah. Ni cerita belum PKP lah. Pas PKP ni tak ada. Ni cerita lah ni zaman hak dulu. Lah zaman lah tak ada buku kitab lah. Kena tulis kitab lain pula hak sesuai zaman sekarang lah. Kita balik awal pukul 2. Isteri kerja pejabat balik 5:30. Apa salah suami yang diri balik bila isteri dia balik? Apa salah isteri suami dia yang buka pintu? Suami balik awal. Kita duk harap isteri kita yang buka untuk kita, kita lah buka pula. Apa masalah kalau kita buat bubur kacang kat dia? Takkan tak boleh buat kot chicken chop ke, lamb chop ke? Ni nama dia romantik. Setengah orang dia duk harap isteri dia saja buat untuk dia. Dia tak buat pun untuk isteri dia. Kita balik awal. Kita yang siapkan diri kita dulu. Barulah seronok si isteri tadi. Begitulah bandingannya tuan-tuan dalam kitab ni. Jadi dalam kitab ni tuan-tuan, jangan duk bayang isteri saja. Kita bayang 2 lapis. Kita juga buat pada isteri kita. Ini saya kata tadi, bayangkan 2 lapis kitab ni. Dan mendatangkan diri atas suaminya tak kala hendak tidur. Tanggungjawab isteri bila suami nak tidur, suami panggil, mai. Datang. Ni jenuh menjerit. Rumah flat. Dengar sampai bawah. Sudahlah lehau tidur. Saklah. Amboi tak dandan. Nampaklah. Lagi panggil lagi. Tidaklah lehau. Tidur seorang tak boleh ke? Dia mari pula dah. Jadi alasan dah suami kata mai tidur. Tidur. Begitulah abang-abang pun kalau isteri kita abang tidur. Nak tengok salah tak? Salah tang mana? Liverpool. Tengok bola ni tuan-tuan, yang kita nak tahu keputusan dia ya. Bukannya penting pun. Bukan pop menakan kita pun. Muhammad Salah tu duk tunggu sampai habis masa apa. Besok tengok keputusan. Liverpool lawan MU 2-0 sudah. Dia kalah pun kita tak kena apa, dia menang pun kita tak kata apa. Anu isteri panggil pi je lah. Hak dia juga. Kalau dia kata suami mai, isteri apa nama panggil, suami panggil isteri mai. Kalau isteri panggil, macam tu lah kita. Dah lah bawa tutuplah televisen tu, mai lah tidur. Baik tidur lah. Tu pun nama dia nafkah. Menggembirakan hati isteri itu nafkah tu. Nafkah batin tu menggembirakan hati isteri dia dan memakai bau-bauan baginya. Tuan-tuan, kalau nak isteri pakai minyak wangi hak elok, beli hak mahal. Jangan duk beli hak RM2. Dulu ada hak jual hak minyak wangi atar RM2. Hitam minyak wangi. Pakai tu penin. Metangkap kepala. Ada pula tok lebay mana tu rajin dia sapu atas jadah. Kita pula pergi sujud gatai hidung. Dia pakai calik hak murah, hak RM2. Tah minyak masak mana tak tahu dia boh, dia kata minyak atar. Tuan-tuan nak beli, pakai minyak hak elok bagi isteri kita, habuan untuk kita. Untuk kita. Tu yang baru ni saya buat program dengan syarikat kosmetik apa, hak pakai purdah. Nampak mata, pergi jual kosmetik. Jual kosmetik tapi pakai purdah. Tang mana kadang-kadang orang duk fikir dia ni jual bedak, tang mana pakai purdah. Tapi duk jual bedak, tang mana nak pakai bedak? Tang laki dia lah. Tanya pula lah. Kalau dia pakai purdah, buat apa pakai bedak? Pakai gincu bersepa. Tak, dia bukan pakai untuk orang lain, dia pakai untuk suami. Macam itulah tuan-tuan. Belilah bedak untuk dia. Belilah alat solat untuk dia. Untuk siapa dia pakai? Untuk kita. Hak di luar ni tak pakai dah, pakai face mask. Kejadah apa dia pakai bedak, dia pakai face mask.
Dia pakai untuk kita. Ni pergi beli gincu gede RM2. Nah, pakai ni Ustaz Kazim suruh beli. Pakailah mak ngah. Makan nasi, cekik berada, minum ayam. Meleleh gincu tu masuk dalam gelas. Jadi air sirap tu. RM2 punya gincu tuan-tuan beli ni made in China ke apa ke? Untuk kita beli hak elok pada dia. Dia kata Ustaz mai Covid ni malas sudah. Sebab tu saya kata ni cerita ni sebelum Covid 10-5 tahun dulu. Lepas Covid ni tak tahu entah pakai mask dua orang dulu. Baik, kemudian dan bersungguh membaikkan bau mulutnya dengan kasturi dan barang yang sebagai daripadanya. Tuan-tuan ada isteri main mengadu, dia kata laki dia sebelum tidur main curut dulu. Dia kata bau pening. Ustaz boleh cakap? Boleh lah. Duk tak mana saya nak cakap ni? Dah ada dalam Facebook live Ustaz tu. Ustaz cakap lah. Dah nak tidur ni pilah gosok dulu, kemas dulu. Ni duk berasap di depan tu, hak gi mai tidur. Sagi duk berasap di luar mai tidur. Pening Ustaz. Berapa ramai kita ni tuan-tuan hak duk baca kitab ni, kita duk kata isteri kena bau mulut hak kita ni. Tuan-tuan sujud tengok ni, berapa ramai orang yang tengah sujud di sejadah ni. Kita duduk sebelah dia, dia sujud, dia bau tu. Bau main kat kita. Dengan petai, jerin, genuk, rokok, pening kepala. Tu yang orang suka sembahyang jauh-jauh, dia kata tak bau. Elok. Bila tanya hang suka sembahyang jauh-jauh ni, dia kata bagus, tak bau. Tidak, duduk sebelah Pak Long tu, tangkap kepala aku. Habis tu hak jarak-jarak tengah-tengah siapa dia? Tak tahu lah. Oh, tak apa. Sebab ada hak setuju dengan hak jarak-jarak ni. Dah tengah-tengah kosong tu siapa pula duk? Wallahualam. Lagi busuk pada hak bermulut duk tengah-tengah lah. Tuan-tuan, di sini dia sebut apa pada kita? Jaga bau mulut. Jaga ni hak gusi menyakit. Buka-buka mulut bau longkang. Hak gusi bengkak, hak gigi palsu, tak nak rendam. Sejak klinik gigi tu siap sampai kelar tak nak buka. 4 bulan lah. Cuba buka biar rendam elok-elok. Pergi sabun MW ke apa ke. Ni hak kita duk baca ni. Hak kita duk baca ni nama dia romantik. Supaya jadi seronok rumah tangga. Salah satu sebab yang jadi bahagia. Dan salah satu sebab bercerai, salah satu sebab tak romantik. Tuan-tuan tak pernah jumpa orang yang kencing daripada tingkap. Rumah tinggi punya ni, tiang tinggi, dapur belakang bilik air. Bukan macam rumah kita, rumah rendah. Rumah rendah bilik air adalah bilik tidur. Bilik tidur dia tak ada bilik air. Bilik air dia nu belakang tu. Tengah malam kencing, dia buka tingkap. Hak suami ni kencing pukul 2 pagi. Lepas kencing tutup balik. Isteri kata Ustaz saya tak tahan lah, malu ke orang. Saya kata kau kalau kau malu dia buka tingkap pergi kencing lagu tu, kau sedia timba kau boh timba sebelah katil. Buat macam mana jenis malas nak pergi ke dapur. Nombor 1 malas nak pergi bilik air. Nombor 2 penakut hantu. Dia takut kata hari tu bunyi duk cakap kata lagu pak. Dah lah takut satu, pergi siku isteri pula. Ya. Apa lah tidur teman bang. Teman apa? Bilik air kencing. Tua-tua takut. Pasal apa? Kencing mana? Dia mari kering kencing kerak. Kadang-kadang ada ubat yang kita makan tu, dia membuangkan gula melalui kencing. Dia membuang gula melalui kencing. Jadi kencing kena banyak supaya gula tu buang. Ada ubat tuan-tuan. Jadi kencing kena kerak. Pantang sebut tanda, dia teringat nak kencing.
Ada jenis tu. Ni saya sebut kencing ni pun dah terasa dah. Allah, malas nak turun. Pasal apa? Iaitu jenis lus. Dia kata tak lihat. Tengok tandas saja. Tengok lambang jamban tu saja, tuan-tuan. Jantan tu saja. Dia nak turun lah. Jadi ada orang yang macam tu, tuan-tuan. Terpaksa. Tadi ada orang mai. Dia tunjuk perut dia ni. Dua-dua ni. Duk ayang, duk keluar ni. Mai pada Kuala Lumpur ni semata-mata nak tanya. Ustaz kena semayang lagu ni. Allahu Akbar. Saya bila dia nak selak baju dia tu, saya dah tutup mata. Lagu tu saya tengok. Gayat, tuan-tuan. Kesian. Jadi kita ni yang setakat kencing kerap 3 kali semalam tu tak ada apa, tuan-tuan. Kena macam pakcik tadi. Duk sentiasa keluar. Tak larat nak bubuh, Ustaz. Dua-dua, belah sini pun tebuk, belah sini pun tebuk. 2 sekali. Tak tebuk, perut jadi boreh. Jadi besar. Jadi kalau abang ni masalah kencing malam 3 kali, tak apa. Kena hamba Allah tadi ni. Baik. Dan kata dia lagi, dan mengekali perhiasan tak kalah hadirnya. Orang perempuan bila suami ada pakai perhiasan. Dan meninggalkan perhiasan pada ketika gaibnya suami. Bila suami tak ada, perhiasan pun tak ada. Solek pun tak ada, apa pun tak ada. Simple punya hidup, tuan. Tapi ada juga orang perempuan cakap, kalau saya bersolek pun, Ustaz, kalau saya pergi keluar pun, orang tanya, amboi lawanya, bini siapa? Nama lelaki saya juga naik. Orang akan sebut nama lelaki saya juga. Bukan masalah orang sebut, orang tanya hukum. Hang duk sebut jawapan hang, macam-macam kepala otak bagi jawapan. Orang tanya pada hukum. Apa hukum? Bukan tanya kalau aku pakai macam ni siapa dapat nama. Yang tu bukan hukum. Hukum ni ada 5. Haram ke, wajib ke, halal ke, harus ke, makruh ke, sunat. Mana ada hukum laki saya agak dapat nama. Tu bukan hukum. Ni Mak Ngah pakai gelam mas sampai ke siku ni. Rantai labuh sampai ke pusat ni. Mak Ngah tahu tak hukum dia apa? Dah orang enggak tanya bini siapa barang mas banyak sangat. Orang tahu bini Mak Ngah enggak. Pak Ngah Din punya lah dia agak orang naik nama dia. Tu bukan hukum. Hukum ni halal ke haram? Makruh ke sunat? Wajib ke apa? Itu nama dia hukum. Dalam Islam dia ada 5. Dia ada 5, tuan. Dia tak ada 6, 7, 8, 9, 10, tak ada. Baik. Jadi bila sebut perhiasan itu apa? Adakah unsur tabarruj? Termasuklah perhiasan tadi ni bulu kening. Cukur bulu kening. Cukur sampai habis, buah pensel 2 bi. Yang tu tak mau. Tapi Ustaz, kalau saya cukur untuk laki saya, Ustaz, pun tak boleh mangah. Tak, tadi Ustaz kata perhiasan untuk suami tak apa. Betul tak apa, tapi yang tu tak boleh buang. Walaupun untuk suami sendiri. Melainkan kalau bulu kening ni, kalau tak dibuang menimbulkan masalah pada mangah. Bulu kening jenis berjerabu naik ke atas. Macam Wolverine naik ke atas. Kacau mata pula. Jenis hak bulu kening panjang sampai tutup mata ni. Nak tengok orang kena angkat sebelah baru nampak. Kalau gitu boleh potong. Pak saya ada kesusahan pada kamu. Ustaz ni macam gigi Mak Ngah ni, jongang ni macam mana? Boleh hak Mak Ngah buat gigi pelesuk? Orang panggil Mak Ngah apa? 5 jongang. Jongang. 5 jongang. Sampai jadi henna pula Ustaz. Tak apa lah. Hampir tarik dalam. Bila masuk dalam tak apa. Masa itu tak apa dah lah. Dia bukan kira lagi tabarruj pada masa itu. Sebab ada kesulitan pada dia. Ni Ustaz, hak anak saya ni bersumbing pula Ustaz. Lahir-lahir bersumbing. Soalan, boleh tak saya cantum balik? Harus. Supaya nanti bila dia besar, orang tak ejek dia, orang tak kata dekat dia. Supaya dia besar nanti dia boleh cakap, dia boleh sembahyang dengan elok, dia boleh baca Quran dengan baik. Harus. Pijait pula pada dia.
Tidakkah itu mengubah ciptaan Tuhan, Ustaz? Dah Allah jadikan dia sumbing, yang Ustaz nak pijak dia pasal apa? Tak, itu nak menjadikan dia lebih boleh dia membaca Quran dengan baik dia, sembahyang dengan baik dia, bercakap dengan baik dia. Harus tak jadi hal. Okey Ustaz, kalau dia tabarruj ni Ustaz, bagi daripada segi pakaian macam mana Ustaz? Terpulang. Untuk suami dia, dia nak pakai apa pun tak apa. Untuk suami dia tak pakai apa pun tak apa. Bukan ada aurat lagi bini. Suami isteri bukan ada aurat, duk cokoh dua-dua orang baju tak pakai, makan nasi dua-dua panas, anak cucu tak ada, tutup segala tingkap, pasang aircon, makan nasi tak pakai apa. Laki kata seronok juga beda nak pakai lagu ni. Beda lama dah rasa bawa yang elok tak apa. Tapi kalau ada orang lain tak boleh lah. Begitulah hak di luar pun. Pakaian kita. Saya duk tengok orang Arab pakai hitam, jubah, purdah hitam semua ni. Sama-sama campur semua hitam. Tak ada siapa menarik tengok hitam lagu tu. Cuba tuan-tuan tengok rumah orang Arab, balik rumah dia, pi rumah dia. Untuk laki dia, baju ni macam-macam labu dah. Untuk suami dia tu, labu ci, labu kundung, labu ayak, semua ada labu. Jahit manik mahal-mahal kan. Untuk suami dia harus dipersilakan. Tapi manalah maknah kita nak beli lagu tu kalau kita tak bagi duit pada dia? Macam mana maknah kita, isteri kita nak bersiap untuk kita kalau kita tak bagi duit? Bagilah perhiasan untuk dia, cantik untuk dia, sukalah dia. Baik. Yang keempat, dan wajib pula meninggalkan khianat bagi suaminya tak kala gaibnya. Tinggalkan khianat bagi suami waktu suami tak ada. Jangan duk bagi orang lain masuk dalam rumah. Ini Pakistan kapek boleh masuk, din gas boleh masuk, lu hantar tong gas, hantar sak menyimbang setengah jam. Laki tak ada. Sebab tu abang-abang, kalau kita takut jadi tak elok, kalau kita cemburu, kita lah pergi tukar tong gas. Tanggungjawab kita. Berapa ramai suami hak goncang tong gas? Tak pernah goncang lah. Cuba pergi tekan tengok, berat lagi. Tak apa. Angkat-angkat ringan. Mula nak angkat tu macam berat. Tengok-tengok ringan. Oh, lari urat tuan. Pergi tukar. Ini tak pernah tahu. Ada suami yang tak reti pun buka dapur gas. Isteri masuk hospital COVID. Dia duduk di rumah nak masak lauk tak reti, goreng telur. Dia panggil anak dia ada jam 4. Man, macam mana nak buka gas, dapur gas ni lagu mana? Setengah jam dah ayah duduk pulas, duduk bok-pak tak menyala lagu mana. Makna kita tak nak ambil tahu. Cuba tuan-tuan, kalau nak elakkan daripada benda tak elok berlaku, kita yang buat. Lauk kita beli, ikan kita beli. Ini kita duduk dalam kereta, dengar radio, dengar klasik nasional, duduk dalam aircon, isteri kita pergi beratok beli ikan. Alasan parking tak ada. Parking tak ada lehau hampir turun. Abang tunggu sini. Papa aircon. Isteri tu lah duk menonggek lah berjalan gedek pergi cari ikan. Berlaga punggung dengan orang sana, berebut orang sini. Kalau betul kita sayang kat isteri kita, duk dia. Biar hero ni pi. Biar Castello ni pi, duk dia. Tu baru nama hero. Ni dak. Kita duk atas motor, kita duk dalam kereta, isteri bersabung nyawa. Pergi duk beratok beli macam-macam. Kemudian timbul jealous. Timbul perasaan marah. Orang duk ngorak isteri kita. Dan isteri tadi pula, jangan duk curang pada hamparannya. Hamparan ni tempat tidur, firash. Jangan duk bagi orang masuk.
Walaupun dia tak tidur atas katil tu, ni bilik tidur ni privacy untuk suami kita. Ni orang mai rumah kita, Kak Leha buat panjang tengkok ya. Nak tengok bilik tidur hang lagu mana? Panjang tengkok Kak Leha. Tak apalah, Kak Leha ni suami saya punya, minta maaf lah. Dah kan Kak Leha pun saja tengok, tak payah. Orang Melayu kita ni tuan-tuan, daripada awal menikah, asal kenuri nak tengok bilik tidur, asal kenuri nak tengok bilik tidur, bilik pengantin. Tak tengok tak boleh ya. Dapat bunga telur balik ya. Ni dak 4-5 orang lengok pergi duduk mengendak balik langsir bilik pengantin lagu mana. Benda komen pula. Cadang dia bukan hak rumah Kak Gayah nikah tu, hak cadang ni mana? Sewa tu. Oh. Ni jenis lah. Boleh lah makan nasi, lepas makan nasi balik. Sebab tu setengah orang dia suka dengan COVID. Bungkui lah balik. Baik, kemudian yang seterusnya, atau hartanya. Suami pergi umrah. Ni cerita dulu lah. Waktu boleh pergi umrah lah, tak boleh pergi lah. Suami pergi umrah 2 minggu, tinggal motor Yamaha, tinggal cangkui, tinggal Honda EX5. Mai jiran sebelah rumah, Kak Leha oi, pinjam motor Zat, pergi market, ambil nah kunci motor. Tak minta izin daripada suami, tak boleh. Minta maaf dia ni, abang mak pergi umrah, tahu tu nak pinjam Zat tu. Pak saya tahu tu kau nak abang lah, tak boleh bagilah. Pasal dia suruh kau jaga. Tak apa, balik umrah Zat lagi, kau tolong abang Zat. Tak boleh, pak saya tak minta izin dia. Kau boleh hak telefon dia? Tak boleh mak oi, top up tak ada. Tak pinjam gitu kan nak rosak apa pun. Minta maaf, tak boleh. Amboi kedekutnya, bukan kedekut. Saya sebagai isteri, kak sebagai isteri kena jaga harta kak. Tuan-tuan kalau dapat jiran macam ni, Allahu Akbar. Bagus. Tuan-tuan kalau dapat isteri macam ni, syukur banyak-banyak. Dia jaga harta suami dia. Dia tak boleh buat curang dengan hartanya. Ataupun memuliakan bagi isi rumah suaminya. Wajib kepada isteri memuliakan isi rumah suami dia. Anak tiri dia, mak mertua dia, pak mertua dia, pak dua dia. Akak-akak ni menikah dengan duda, anak 3. Jangan duk jadi Nurmadiah pula. Tenyih kepala bak latih. Tampak sungguh-sungguh. Mentang-mentang pergi menikah dengan duda. Waktu suami pergi kerja, kita ragging sama Allah. Bila balik suami ke, duk layan anak tiri ni baik. Ni cerita lela manja ke apa ke. Jangan. Tu anak suami kita dengan isteri dia hak dulu. Anak tiri kita. Kena sayang kat dia. Serupa juga dengan mak dia. Dengan pak dia. Nama dia pak mertua dan mak mertua. Kena sayang juga. Pasal dia adalah mak pak suami kita. Berat Ustaz Habis tu malah nikah. Nah, tak sikit hati, mak mertua tak jaga, pak mertua tak jaga, pak tak jaga. Nikah ni kena pakai minyak wangi lah, kasturi lah, apa lah. Dia nak tidur panggil kita lah, apa. Malah nikah. Malah nikah sudah. Yang ni pegawai besar. Bawa sikit pada doktor. Bawa sikit je pada doktor. Dia kata, Ustaz saya malas nikah. Saya kata tak apa. Kau suka? Saya boleh paksa. Saya tanya siapa? Saya nak jadi Rabi'atul Adawiyah. Hebat. Saya kata, Kak, memang tanggungjawab isteri berat. Tapi kalau dia jadi isteri yang solehah, itulah sebaik-baik wanita. Itulah jalan nak masuk syurga. Lagi besar daripada jalan tak menikah. Cabaran jadi isteri, cabaran jadi anak menantu, lagi besar daripada cabaran orang bujang yang tak mau menikah.
Memang susah, tetapi itulah peluang paling mudah orang perempuan nak masuk syurga. Pahala besar, pahala beranak, pahala mengandung, pahala menyusu, pahala berjaga malam. Itu bab anak saja. Belum pahala lagi layan suami, baik dengan suami, taat dengan suami. Suami pula bawa-bawa mak mentua pula, medok sekali pula, tak pasal-pasal kita kena jaga sekali pula. Oh, banyaknya pahala dapat ni. Banyaknya pahala dapat. Lagi besar daripada kebaikan dia, lagi besar daripada bujang. Tak, saya nak jadi Rabi'atul Adawiyah. Tak apa, jadi itu pulang saya cerita. Kau tak mau ikut kau punya pasal. Cuma saya pesan, jangan benci dengan menikah. Jangan benci dengan hukum nikah. Sebab hukum nikah itu ada dalam agama. Kalau kak tak mau kahwin dengan sebab akak kata bahawa saya takut saya gagal jadi isteri, yang tu tak apa. Tapi kalau kak kata saya tak percaya dengan konsep perkahwinan, saya tak percaya dengan konsep perkahwinan dalam Islam, semuanya ini menjadikan perempuan jadi hamba laki-laki, saya tak suka. Kalau itu salah. Perkahwinan dalam Islam lah paling cantik sekali. Hak kita duk baca ni. Maka sayugianya bagi perempuan. Bukan. Dan segala kerabatnya dan lagi melihatnya, ia akan sedikit pemberian daripada suaminya akan banyak. Yang keempat, pesanan ulama pada orang perempuan. Kalau suami memberikan hadiah kepada kita, walaupun sedikit, nampakkan macam banyak. Orang lain berjalan sana, berjalan sini, suami kita buat berjalan pi Batu Ferenggi. Tak apa. Hak jiran buat berjalan pi Phuket. Jiran belah sini pula buat pi umrah. Jiran depan tu pula bawa berjalan pi Wuhan. Tu yang balik kena Covid. Ni cerita sebelum Covid hari tu lah tuan ni. Tengok-tengok suami kita ni bawa pi Batu Ferenggi je. Alhamdulillah. Terima kasih abang bawa cek berjalan. Seronok sangat naik bot terbang ni. Dah. Jangan bila balik ke rumah, orang lain pergi Phuket, orang lain pergi Wuhan, orang lain pergi Beijing, kita pergi Batu Ferenggi. Batu Ferenggi itu besok boleh pergi. Ini jahat punya isteri ni. Suami bagi cincin kecil belah rotan. Abang tak tengok cincin Kak Nam. Satu cincin jari dia pakai bang, satu bentuk bang, tutup 4 jari, betul tak? Punya besar. Ni kalau hilang ni tak jumpa dah, ni kecil. Ni jahat punya isteri ni. Dia tak tahu yang suami tu hidup susah. Gaji kena potong, bonus tak dapat. Dia teringat dia beli hari jadi bagi juga. Tak lah, kalau dah tahu nak beli kat kita, bawa lah kita pergi beli. Senang. Kita tahu lah taste lah. Ni zaman 60-an punya batu. Suami kata kalau aku bawa hang beli hak mahal, aku tak ada duit. Sebab tu aku beli senyap-senyap. Surprise kata dia. Malu kita nak pergi kenduri je tak nampak. Malu kecil macam ni. Ni tanda-tanda isteri jahat mulut. Dia tak syukur, dia tak redha dengan apa yang suami dia bagi hadiah pada dia. Sedangkan ulama kata bila suami bagi ni, walaupun sikit, walaupun kecil, bagi nampak banyak-banyak. Soalan dia tuan-tuan, dah berapa hari bulan dah ni, apa yang kita bagi pada isteri kita? Telekung pernah beli tak? Telekung Siti Aisyah ke, Siti Zawiyah ke, pernah beli tak telekung dia? Tudung telekung Vietnam ke? Tak kebangga dia pakai tudung telekung hak kita hadiah. Pergi beli tudung bawai ada, siakap, senohong, gelama, ikan duri, semua ada tuan. Pergi beli hadiah untuk isteri kita.
Boleh lah. Baik. Jadi suami kalau nak bagi seronok pada isteri dia, bawalah hadiah. Setakat mana? Ni handphone isteri kita zaman Nokia 33 sekupang. Belilah handphone baru kat dia, sukalah. Redmi pun tak apalah, murah. Tapi gambar cantik. Tiap-tiap hari duk main handphone tu. Tukar balik 33 sekupang. Ni handphone isteri kita hak jenis hak lama, ikat dengan getah. Jatuh 10 kali lah. Nombor pun hilang. Hilang nombor. Tapi isteri ingat ni nombor apa, ni nombor apa. Beli hadiah untuk dia. Dan akak-akak pun bila suami bagi hadiah, handphone murah ke second hand ke, ya Allah abang, seronoknya. Barulah dia beli lagi. Baik. Maka sayugianya bagi perempuan yang takut ia kepada Allah Ta'ala, bahawa bersungguh ia di dalam mengerjakan taat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita selalu diperingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa dia lambang orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah? Perbanyakkan ibadat. Itulah tandanya, tuan-tuan. Tadi abang yang datang jumpa saya tadi, tuan-tuan. Doktor kata tak ada harapan. Doktor suruh balik. Doktor kata panggil semua anak, panggil segala cucu mai. Bapa hampa ni, Tok Wan hampa ni tak ada harapan lah. Anytime boleh mati. Tu kata doktor. Tengok-tengok dia mai sekolah saya pada KL. Bila nak mati bang? Katanya. Tak tahu, doktor kata tak ada harapan dah, dah panggil dah. Itu boleh mai sini pula. Alhamdulillah boleh sampai, tak mati lagi. Itu doktor ni Tuhan ke apa? Yang boleh kata tak ada harapan tu siapa? Mu tak ada harapan. Siapa sini ada harapan untuk hidup besok? Angkat tangan. Saya ni balik ni apa? Mati apa? Mana tahu? Tak ada siapa yang tahu dia ada harapan untuk hidup walaupun lagi seminit. Tiba-tiba hari ni ada orang boleh cakap ni tak ada harapan ni, panggil nak mati lah. Tengok-tengok boleh mai sekolah saya tadi. Mai lelaki bini elok awak kata. Janganlah duk bagi takut pada orang lagu tu. Kita bukan pegang nyawa orang. Allah semua entah ni. Jadi apa amalan yang kena ada? Perbanyakkan ibadat. Sebab tu dia mari tadi, dia nak tanya, ustaz, saya lagu ni kena semayang tak? Dia buka perut dia, baju dia, saya lagu ni kena semayang tak? Saya kata lagu rock, lagu jazz, dangdut semua kena semayang. Bukan kata lagu ni je, semua lagu kena semayang. Selagi mana ada akal pada fikiran abang, selagi mana akal abang tu sempurna, semayanglah abang. Ustaz boleh ajar cara nak semayang kalau macam ni. Nak ambil wuduk lagu mana, batai lagu mana. Allahu Akbar. Itulah tanda orang yang takut pada Allah. Orang takut pada Allah ni, tuan-tuan, dia bukan masuk menyanyi-menyanyi semua ni. Tambah-tambah kita hari ni tengok angka makin banyak, takut. Hak mati mu lagi ramai pun kita takut. Tengok-tengok orang sebelah kita batuk, takut. Dan lari. Tinggal hamba Allah tu seorang, tuan-tuan, punya takut. Tengok-tengok lari tempat lain pula, hamba Allah tu duduk garu kepala. Tengok-tengok gelang ping pula dah, lagi lari, tuan-tuan. Ui, takut sungguh. Habis tu apa nak buat, ustaz? Perbanyakkan ibadat. Takut, ustaz, kalau bala turun kat kita. Azab Tuhan turun, ustaz. Kalau macam tu, buat sembahyang tolak azab, tolak bala. Tak boleh. Mana ada doa tolak bala? Tak ada. Oh, tak ada pula. Sembahyang hajat tak boleh buat. Oh, tak boleh. Sembahyang hajat tak boleh buat. Mana boleh kumpul? Tu nak buat apa? Duduk rumah tengok Netflix. Oh, gitu pula. Kamu tak baca surah Al-Anfal ayat 33? Allah Ta'ala bagi jawapan bagaimana boleh keluar daripada azab. Sekarang azab,
keluar rumah tak boleh, semayang tak boleh. Mana lebih azab? Tak boleh main masjid ke gunung berapi? Mana lebih azab? Tak boleh mengaji ke banjir? Mana lebih azab tuan-tuan? Tak boleh sujud pada masjid, tak boleh kena hidung pada tempat sujud, daripada Tuhan datangkan penyakit. Mana lebih azab tuan-tuan? Rumah masjid, rumah Allah hebat, besar, tapi tak ada siapa boleh main. Itulah azab sebenarnya. Azab bagi orang beriman kepada Allah. Azab bagi orang beriman pada Allah ialah dilarang untuk buat ibadat. Itulah azab dia. Seksanya jiwa, tak seronoknya hati. Sebab tu bila saya duk study, duk baca kitab ni, hati ni tak seronok. Nak cerita apa bab ni tuan-tuan? Nak cerita apa bab menikah, bab rumah tangga ni dalam keadaan azab macam ni, dalam keadaan balak macam ni? Apa seronoknya tuan-tuan? Apakah kuliah yang paling sesuai dalam keadaan kita sekarang? Abang main kat saya, bab faraid sesuai sekarang. InsyaAllah malam ni kita belajar bab haji dan umrah. Agak-agak sesuai tuan-tuan. Ni semua hak datang ni semua kena penyakit Covid mereka. Jadi insya-Allah malam ni kita akan belajar cara-cara mengerjakan umrah. Bila aku nak pergi umrah? Maka ilmu pengajian yang sangat sesuai pada masa ini ialah mengajak orang bagaimana dekat kepada Allah, bagaimana jadi hamba yang taat kepada Allah. Ni saat dia mengajak orang jadi baik. Mai kita jadi baik sungguh. Sebab itu dalam suratul Anfal Allah Ta'ala sebut, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka selagi mana engkau wahai Muhammad berada di dalam diri mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tak akan mengazab mereka selama mana mereka itu beristighfar kepada Allah. Direct Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan nak keluar daripada masalah, tuan-tuan nak keluar daripada azab, tuan-tuan nak keluar daripada musibah, bala. Musibah lain, bala lain, azab lain. Hak musibah tu, naik tangga tadi masjid tu, tergelincir termana, jatuh kena pula tulang kering. Aduh, tu musibah nama dia. Dia seorang kena. Lepas maya isyak, turun tangga, kasut hilang. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu kita sebut alladzina idza asabathum musibah. Dia kena kat dia. Kita tengok dia, lah kasut hilang lah. Tak apalah, orang pinjam kot. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jengket. Pi kereta. Kita masuk kereta, kasut tak pakai, hilang. Dia yang ada kasut, kereta pula hilang. Hanjari apa? Aku rasa aku parking tang sini, kereta tang mana lah. Kasut aku ada. Kereta pula dah hilang. Kita pula kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak bagi sedap hati, sik baik kasut tak hilang. Kasut tak hilang, kereta hilang buat apa? Hak kawan ni hilang kasut, kereta ada, alhamdulillah lagi. Hang kasut ada, kereta tak ada, hang nak buat apa? Tu nama dia musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita balik ke rumah pula, kasut ada, kereta pun ada. Balik rumah, isteri teriak. Pasal apa? Mak tak ada abang weh. Mak tak ada pula dah. Hak tadi kasut tak ada, nombor 2 kereta tak ada, yang ni mak tak ada. Bila tengah orang duk bang isyak tu, mak duk cik aja mengucap tu, tak ada lah. Dah mengucap, tak ada pula dah. Tu nama dia musibah. Mai satu lagi bala pula. Hak tu lain pula dah. Bala ni merata semua kena.
Idza fa'alat ummati 15 khaslata halal bihal bala. Bila umatku buat 15 perkara ni, halal balak turun. Oh, yang tu bala mai pula lah. Apa bala dia mai? Oi, manusia ditukar jadi babi, tukar jadi kera. Tu bala. Mai banjir pula. Mai jadi pula hujan tak turun. Mai pula kemarau. Balak Tuhan mai. Mai pula penyakit. Balak Tuhan mai. Pasal apa? Sebab ada benda-benda yang kamu buat. Kamu lawan mak bapak kamu, Tuhan turun bala. Mai jadi gila. Sepak mak dia. Saya abang ada tuan-tuan, dia sepak mak dia. Dia pun pernah duduk dalam perut mak dia, dia sepak perut mak dia. Gila tuan-tuan. Ada yang duk tolak mak dia, lumpuh tangan, duk heret tangan, tak lepi mana. Tuhan boleh buat sungguh. Motor pun tuan-tuan, minyak belah kiri, belah kanan tak boleh pula. Ubah belah kiri, tarik wayar, tangan tak boleh. Nak minta maaf dengan siapa, mak mati lah. Tu balak Tuhan turun. Ekonomi jatuh, apa semua jatuh. Pasal apa? Yang ni. Mai pula hak nombor 3 ganah. Nama dia azab. Sebab tu azab selalu dia sebut dengan ganah di belakang dia. Azabun alim. Azab yang pedih. Dia mari bersangatan azab. Azabun azim. Dia mari azab yang besar. Wah, kadang-kadang tuan-tuan satu negeri dihancurkan. Menengok Sodom, Gomorrah, satu negeri tenggelam. Menengok apa yang berlaku azab pada Firaun, tentera-tentera dia. Lingkup habis. Cuba tengok umat Nabi Syuaib, umat Nabi Saleh, satu negeri jadi padang jarak, padang terkukur. Azab. Allah Ta'ala bagi. Itu hak di dunia. Ada lagi tu azab di akhirat. Yang tu lagi tak boleh lari ya. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak keluar daripada benda-benda ni, ada 2 jalan. Jalan pertama kata Allah, selagi mana ada Nabi Muhammad, selagi itulah kamu takkan ditimpakan azab. Masalahnya Ustaz, Nabi Muhammad dah tak ada. Nabi Muhammad dah wafat. Ya, tapi ajarannya tak wafat. Ikut sunnah Nabi, bukan jauhi sunnah Nabi. Ikut ajaran Nabi kata Allah. Selagi mana dalam diri kamu tu ada jiwa Rasulullah, perbuatan kamu ada perbuatan Rasulullah, amalan kamu adalah amalan Rasulullah, Allah takkan azab kamu kata Allah. Cik tengok amalan kita, amalan siapa? Tadi ada 2-3 orang ustaz mai jumpa. Hidup saya ni tuan-tuan jumpa orang ngalah YB. Covid tak Covid, beratok jumpa, cek suhu, cek cuma tak suruh dalam hidung kan. Mai ustaz. Semua duduk salam macam ni. Waalaikumsalam untuk amalan siapa tu? Kalau tak mau salam tu salam terus. Bukannya wajib, sunnah. Tu salam, tapi jangan menyerupai orang lain. Sekadar bagi salam tu dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dah. Tak payah. Pasal apa dia ajak lagu tu? Bila saya cakap macam ni, orang kata ni pula payah Ustaz Kazim tu siapa? Itu penyakit kita ni. Hak kita baca ni ayat Quran. Allah Ta'ala kata, selagi mana amalan kamu ada amalan Rasulullah, solat kamu ada solat Rasulullah, Allah takkan turunkan azab pada kamu. Terang-terang. Sebab tu dulu saya cakap tuan-tuan, heboh satu Malaysia, saya kata kembalilah pada Quran dan hadis. Orang tanya pada saya, apa dia Quran dan hadis nak menyelesaikan masalah ni Ustaz? Apa dia? Itu dia lah dia. Balik pada sunnah Nabi.
Takkan siapa boleh sesatkan kamu. Nombor dua kata Allah, selagi mana mereka itu beristighfar kepada Allah, wahum yastaghfirun. Bila kita mohon ampun pada Allah, bertaubat kepada Allah, balak tak turun, azab tak turun, kalau turun pun diangkat. Kadang-kadang kita tak dengar pun, jom kita sembahyang taubat. Mari semua kita sembahyang taubat. Mari kita buat majlis minta ampun pada Allah, bertaubatlah di rumah masing-masing. Tutuplah segala maksiat, berhentikanlah segala maksiat. Taubatlah. Yang mana minum arak, tutup segala-galanya. Yang mana tak tutup aurat, tutup segala-galanya. Yang mana pondan-pondan ni, berhentikan dia daripada jadi pondan. Yang mana liberal ni, stop jadi liberal, balik kepada akidah yang sebenar. Ni saat dia tuan-tuan, saat dia, itulah yang patut dibuat. Bukan suruh duduk di rumah, enjoy lah di rumah, tenang-tenang tengok TV ya. Bukan yang tu. Allah sebut lain. Kemudian kita mula rasa azab. Baik tuan-tuan yang saya hormati, bagi perempuan yang takut ia kepada Allah, bersungguhlah ia di dalam mengerjakan taat kepada Allah, seolah-olah kita dinakmati besok. Dan bersungguh-sungguh pula ia mengikut dan berbuat kebajikan bagi suaminya, dan lagi minta redha kepadanya, maka itulah syurga atau nerakanya. Nombor satu, taat pada Allah. Kedua, perempuan-perempuan, isteri-isteri taat pada suami dia, buat baik pada suami dia, minta redha pada suami, insya-Allah syurgalah. Tuan-tuan, kaihkan dua kali pula ayat ni. Kita sebagai suami, macam mana bersungguh-sungguhlah taat kepada Allah. Pelamalah kita sembahyang tak khusyuk. Boleh teringat macam-macam. Duk sembahyang asar, duk teringat PKP apa. Tengah sembahyang duk teringat PKP apa. Nak naya mampu. Boleh geleng kepala. Isteri duk belakang ni geleng kepala siapa? Rupa duk fikir kan. Jom saat macam ini tolong khusyuk balik. Pak siapa tak khusyuk? Pak saya baca pun Allah sudah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Memang tak khusyuk. Telinga pun tak dengar. Allahu Akbar. Dengar pada telinga. Jangan kuat sangat. Dengar sampai motor ketua kampung. Allahu Akbar. Siapa pula? Untuk kita sembahyang di rumah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Rasa nak pergi jauh melayang tu, tarik balik. Jangan duk cakap pula Allahu Akbar. Nak pergi mana? Allahu Akbar. Jangan cakap pula tu gila. Jangan kita biarkan perasaan kita kontrol semayang kita. Kita yang kena kontrol bacaan tu, ikut satu. Orang Penang kata, orang Kedah kata, hang ikut sebutir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikut sebutir. Bolehlah rasa khusyuk. Waladdallin. Alhamdulillah khusyuk sungguh petang ni. Belah otak hang boleh duk fikir pula khusyuk sungguh petang ni. Memang tak khusyuk, hang cakap ke diri hang pula. Tu nama dia bersungguh-sungguh buat ibadat. Lama dah kita tak baca Quran lepas subuh. Mai PKP balik ni, bacalah Quran. Bawa isteri, bawa anak-anak, baca Al-Mulk, baca Waqi'ah, baca surah Kahfi ayat 10, 1-10. Setiap pagi jangan miss. Takut pada Allah.
Apa pula nak main bala lepas ni takut. Kita ada mak, taat pada mak elok-elok. Jaga dia. Kemudian kata dia, kita ada isteri. Jaga isteri elok-elok. Bagi makan elok-elok pada dia. Pakaikan elok-elok dengan dia. Mudah-mudahan kita dapat syurga. Sebab Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum. Khairukum khairukum li ahlihi. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan keluarganya. Paling baik dengan isteri dia. Buat betul-betul tuan-tuan. Buat betul-betul. Isteri mengadu sikit je. Kek kepala bang. Kek kepala bang. Dah tu makan tak beringat. Orang dah kata dah jangan makan, angin, gatai. Dia tak cerita pun dia makan. Dia cuma cerita sakit kepala. Ambil bam, gosok. Gosok. Dah dia kata dia sakit kepala. Bagi ubat kat dia. Nah, makan ni. Abang, belakang ni rasa lenguh. Kalau belah kiri, jantung. Oh, sudah entah. Tak usah sebut lagu tu. Sesak nafas hamba Allah tu. Arwah mak ngah muah tu macam tu. 2 hari jalan. Astaghfirullahalazim. Ganas ngau tuan-tuan ni. Boleh lah bagi urut pelan-pelan kat dia. Kadang dia nak manja. Dia lenguh kaki ni berdiri lama ni dekat hospital. Lah, siang kat mama. Bila urut? Itulah dia. Tanya besok nak makan apa? Yang selalu isteri yang tanya, abang esok nak makan apa? Cuba tuan-tuan tanya pula, mak, esok mak nak makan apa? Abang pergi beli. Mak nak makan daging katel. Elok. Dan yang terakhir tersebut dalam kitab Tuhfah bagi Syekh Ibnu Hajar dan dalam kitab Nihayah bagi Syekh Ramli, apabila zahir tanda derhakanya, pertama, isteri-isteri akak-akak ni dia tanda-tanda isteri derhaka. Nombor 1, kasar menjawabnya. Jawab kasar. Lambat balik ni dari mana? Terus duk tanya lah ha. Oh, nak balik tak balik kau suka ni. Balik ni bersyukur banyak kita balik. Dahaka. Yang tu banyak Ustaz. Kita jawab, kita tegur elok, dia jawab kasar. Pandai agak balik. Ingat tak tahu rumah dah. Oh, yang tu lagi sikit hati. Kita baru nak buat helmet. Pandai agak cari rumah tu. Ingat tak tahu rumah dah. Kena lelaki panas baran, dia buat keluar helmet tu. Dia pakai helmet kat kepala isteri dia pula. Bengkak habis kepala. Nombor 1, jawab kasar. Kemudian daripada lambatnya. Jawab lambat. Nak jawab, tak jawab, nak jawab, tak jawab. Tak jawab. Mama, buat bodoh duduk serika baju. Oh, mama. Tak, buat tak dengar. Mama, mau tak dengar ke? Dengar. Apa dia? Tu pun dah haka. Mama. Ustreka muka pun tahu. Oh, lagi dah haka tu. Dia pergi streka lelaki dia. Melekat gini lelaki pergi hospital. Tuan-tuan, kalau jadi saya baru ni pengarah filem, nak buat skrip filem dengan saya. InsyaAllah ada banyak projek ni. Ceramah tak ada, buat filem. Tu yang bagi botak rambut menjadi Castello. Saya jumpa satu orang, isteri dia hambat dia dengan pedang samurai. Dia kata, Ustaz, jadi bila dia hambat tu, saya balik rumah, tengok pedang tunggu dah. Saya lari, Ustaz. Saya lompat satu lubang kat rumah saya tu, lepas.
Masuk celah-celah badan, lepas. Lari Ustaz. Betul? Lepas tu bila dah baik sikit, saya balik rumah, saya cuba nak lompat Ustaz, tapi tak lepas Ustaz. Oh sudah Ustaz. Oh. Waktu tu lepas, waktu takut tu semua lepas. Pasal apa yang dia ambil samurai lah? Saya menikah lain. Oh betul lah. Nah, tak abang kat dia, abang tak dapat. Betul? Saya ikut petua ustaz. Petua apa? Ustaz abang tu minta maaf, lagi senang pada minta izin. Oh sudah Ustaz, nama saya juga kena. Celaka dengan Ustaz. Pandai nak kata Ustaz Ghazal abang minta maaf, lagi senang pada minta izin. Kena kat hang, sebut nama aku. Baik. Nombor 2, nombor 3. Masam mukanya selepas daripada bersih dia. Yang ketiga, tanda derhaka apa? Masam muka. Okey. 4. Berpaling selepas daripada berhadapan, tak tengok muka kalih kot lain tu. Pegang tangan, tarik tangan ni. Dan cakap Hindustan, cura merayat. Amboi kita. Tak bagi sentuh lah. Maka mengajarlah isterinya hal keadaannya sunnah. Jadi bila sampai isteri tadi buat derhaka macam tu, okey, saya katalah tuan-tuan ni kalau duduk dengan saya seminggu cukup. Ni COVID ni kurang sikit lah tuan. Saya sampai nak jadi tak tahu. Saya tengok satu suami dia main, Ustaz, isteri saya tolak. Dia terajang saya Ustaz, terkangkang saya kat pintu. Saya tak tahan Ustaz. Apa punya isteri ni? Laki dia rendah, terkangkang saya Ustaz. Saya kata abang, saya tak boleh dengar cakap abang seorang. Saya kena adil. Panggil isteri saya nak dengar. Pergi ambil dia, kata Ustaz Ghazal nak jumpa. Saya pun tunggu kat pejabat, saya pergi pantry. Saya tengok kat luar tu, dia naik motor dengan isteri dia. Dia rendah, isteri dia punya tinggi tuan-tuan, hak dada ni. Cokoh dia naik motor, bini tegak lagu tu. Tu dia. Saya kata isteri dia ni bukan kata tolak laki dia, tolak aku pun terkangkang sekali tuan. Bunyi besar tuan-tuan, ragam. Tinggi gila laki dia, bini dia. Tolak terajang tu. Saya kata kak betul kak tolak suami kak terajang abang ni. Betul memang patut kena pun. Telan elok saya tuan-tuan ni. Nah. Telan elok saya dengar tu. Memang patut kena pun. Pasal apa? Gatai. Tak badan kecil. Siku sekali tu. Itu sabak kau dia sebut siku tu tak boleh tahan lah. Tuan-tuan boleh bayar orang perempuan sebut siku hang lagi. Lepas tu abang-abang kena juga belajar Muay Thai ke apa ke, belajar buatnya dia siku tuan-tuan boleh kilas ke apa ke. Baik, kalaulah isteri macam tu punya derhaka, apa kena buat? Islam ajak. Sunnah dia apa? Artinya hendaklah menakutkan dia akan seksa di dunia dengan palu, pukul, dan lagi digugurkanlah nafkah dan gilirannya, dan hendaklah menakuti pula akan seksa api neraka. Yang ni kita hurai, tak tahulah bila tuan-tuan, mudah-mudahan ada lagi kita ni. Macam mana yang kata derhaka? Macam mana nak ubat isteri yang derhaka? Setakat mana yang suami boleh pukul isteri? Setakat mana tuan-tuan? Dengan batang mok boleh? Jahat punya lelaki pergi ambil batang mok, dia belasah belakang isteri dia. Waktu saya mengaji dulu, asrama kami ni sebelah pejabat qadi mahkamah. Balik kelas pukul 12.30. Daripada masjid negeri tu nak balik ke asrama tu, lalu depan balai polis Ipoh, balai polis daerah kat Medan Kit saya sembah, lalu busin ke mahkamah, baru masuk asrama kami. Kadang-kadang tuan-tuan kami duduk tengok kat tingkap asrama kami.
Rumah kerajaan lama asrama. Bergaduh laki bini kat mahkamah. Satu hari saya tengok tuan-tuan, dia tarik rambut isteri dia tu, rambut panjang. Dia tarik daripada pintu tu, jalan pergi keluar parking kereta. Aduh. Tu belum masuk hak bini tampak laki dia. Pak hak laki ni buat diam, bodoh, pak sini, pak sini. Pergi balik punya tampak. Satu sekali, pergi balik sekali. Kita boleh rasa. Dahsyat tuan-tuan. Jadi kalau dah sampai tahap derhaka macam tu, macam mana hukum dia? Ada beberapa hukum seperti yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Adakah pukul terus? Tak. Allah kata dalam Quran, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna. Wahai laki-laki, kalau kamu takut isteri kamu derhaka pada kamu, nombor satu kamu kena buat fa'izuhunna. Tolong ajar isteri kamu. Tolong ajar, tolong didik isteri kamu. Nombor satu tanggungjawab kita sebagai suami, ajar. Soalan dia, berapa ramai yang ajar? Didik, berapa ramai yang didik isteri dia? Jadi tuan-tuan, kita dah datang PKP balik. Gunakan saat PKP ni untuk didik isteri kita. Bimbing isteri kita. Biar kita jadi imam sembahyang. Biar kita bimbing dia zikir. Biar kita baca Quran, dia ikut. Kita sebagai suami betul-betul bimbing dia. InsyaAllah dia takkan derhaka pada kita. Ustaz, saya dah ajar Ustaz. Saya dah didik Ustaz. Dia derhaka pada saya juga Ustaz. Wahjuruhunna fil madaji'. Tinggalkan tempat tidur, kata Allah. Mana ada pukul lagi? Pukul belakang. Bukan main belasah isteri, bukan main pukul isteri, dah belakang. Pukul itu pula tuan-tuan, bukan boleh ambil tadi batang mop, batang penyapu, kayu api. Bukan dengan penumbuk, lebam mata ni, bukan. Nanti kita belajar macam mana yang dikatakan seorang suami pukul isteri dia tu. InsyaAllah mudah-mudahan COVID segera berakhir. Mudah-mudahan kita tak terkena COVID-19. Keluarga kita pun Allah Ta'ala pelihara. Negeri dan negara kita pun dibebaskan daripada COVID ni tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita semua dan dapat lagi kita berkuliah seperti biasa. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.